Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 29 Mac. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS akan meneruskan Ops Ramadan 2023 di seluruh Sabah sepanjang bulan Ramadan bagi memastikan makanan yang dijual selamat dan berkualiti. Pengarah JKNS Datuk Rosnandi Muddin berkata, Ops Ramadan ini bertujuan memastikan peniaga mematuhi tata cara pengendalian makanan dan kebersihan premis perniagaan. Ini adalah operasi ini akan diadakan di beberapa kawasan di sekitar bazar di seluruh Sabah dan JKNS akan terus memantaulah sehingga tamat pasar-pasar bazar Ramadan. Di samping itu, aktiviti lain kami buat juga di kedai-kedai makan, di restoran lah secara berterusan. Beliau berkata demikian kepada media selepas pemantauan bazar Ramadan di lintasan Diosoka Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. JKNS akan menggunakan kaedah pemeriksaan 4 sampel makanan secara rawak di bazar-bazar Ramadan demi memastikan makanan dijual tidak tercemar sekaligus menjamin keselamatan dan kesihatan. Dalam pada itu, JKNS juga turut memperkenalkan kepada pengunjung mengenai cara penggunaan QR Code di bazar Ramadan untuk menyalurkan aduan mengenai kebersihan. Iya, itu mengasih ingat kami sebagai peniaga untuk sentiasa jaga kebersihan juga lah. Jadi pelanggan pun berani datang sini untuk beli masalah yang sampah-sampah, tong sampah tuh menjaga makanan, pakai apron, sarung tangan semua, rambut mau jaga. Kebersihan itu memang benda yang wajib lah supaya kita pun membeli dalam keadaan yang yakin. Untuk pandangan saya memang perlulah dan keraplah untuk kita jaga kebersihan tu. Sebab saya pun kalau saya utamakan memang kebersihan. So kalau pasal kebersihan tu sebab macam saya sendiri pun saya memang cerewet nih kalau pasal kebersihan. Saya pun jarang pergi bazar sebab selalu dengar isu kebersihan kan. Tapi so far yang saya nampak okey lah. Tapi tadi saya nampak ada penguat kuasa kan round-round sini so saya setuju yang itulah. So buat yang para penjual tu lebih berhati-hati dengan kebersihan dorang bila penguat kuasa selalu di sini. Setakat 27 Mac hasil Ops Ramadan di 5 daerah iaitu Kota Kinabalu, Papar, Tawau, Kudat dan Sandakan telah berjaya memeriksa 277 premis selain mengeluarkan 21 notis di bawah Seksyen 32B Akta Makanan 1983 iaitu kesalahan tidak memakai apron, berkuku panjang, tiada sijil kursus pengendali makanan dan tiada suntikan vaksin tifoid. Sabah menjaga mendapat liputan jalur lebar sepenuhnya menjelang tahun depan. Jangkaan ini disandarkan menerusi perancangan dan kesungguhan Kerajaan Persekutuan untuk membangunkan kemudahan telekomunikasi di negeri ini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, menerusi pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, pihaknya telah membincangkan pelbagai isu dan keperluan, termasuk keutamaan liputan jalur lebar secara menyeluruh di Sabah. Menurutnya, Menteri KKD memberi komitmen untuk membantu menjayakan misi Kerajaan Negeri Sabah berhubung keperluan liputan jalur lebar tersebut. Mudah-mudahan prasarana dan peruntukan yang disediakan oleh kementerian akan dapat diterima di Sabah. Demikian juga dengan program-program berhubung dengan penjelasan isu yang berhubung dengan negeri Sabah dan penerangan-penerangan tentang dasar kerajaan. Beliau berkata demikian selepas menerima kunjungan hormat Pengarah Jabatan Penerangan Sabah Janisa Muhammad Nor dan Timbalan Pengarah Penyiaran Sabah Aminah Samsudin Muhammad di pejabatnya di Kota Kinabalu. Datuk Dr. Muhammad Arifin turut menzahirkan harapan untuk mengadakan pelbagai kerjasama dengan Jabatan Penerangan dan Jabatan Penyiaran pada masa depan. Beliau turut menghargai peranan kedua-dua jabatan ini terutama dalam memperjelaskan dasar-dasar kerajaan sekaligus menyeru rakyat Sabah agar tidak mudah terpedaya dan terpengaruh dengan dakyah berita palsu. Lebih banyak program kebajikan berkaitan golongan wanita perlu dilaksana dan diperluas meliputi daerah-daerah di luar bandar. Inisiatif tersebut juga perlu melibatkan pelbagai pihak berkaitan sekaligus menjadikan program tersebut lebih berimpak tinggi. Usaha ini kita akan teruskan setiap tahun oleh jiwa untuk memupuk satu silaturahim
bukan sahaja di kalangan warga kementerian tapi di kalangan seluruh masyarakat di sekitar Bandar Kota Kinabalu ini, termasuklah NGO dan juga masjid-masjid. Agar program seperti ini berjaya kita akan laksanakan pada setiap tahun. Datuk James Ratib berkata demikian sempena program Ukhuwah Ramadan di Dewan Perkarangan Pakir Wisma Wanita Kota Kinabalu. Menurutnya, usaha mensejahterakan rakyat perlu diteruskan sebagai pemangkin. Terdapat pembentukan masyarakat yang prihatin terhadap golongan memerlukan. Kita telah memilih 5 masjid dan juga beberapa kementerian dan juga agensi di bawah Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, dan juga of course lah kita punya bangunan Wisma Wanita itu sendiri. Sebanyak 1,800 bungkus bubur lambuk telah diagihkan kepada Masjid Nur Hidayah Taman Keramat, Masjid Jamek Kampung Likas, Masjid Al-Kauta Tanjung Aru, Masjid Al-Falah Kepayan, Madrasah Wakaf Islamiyah Sabah dan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat. 2 daripada 17 kampung yang tersenarai dalam pakej pertama projek bekalan elektrik luar bandar BELB di Dun Pitas berjaya dilaksanakan hujung tahun lalu. Manakala 2 lagi projek yang sama sedang dalam proses pembinaan dijangka siap dalam tempoh 2 bulan. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Dr. Rudi Awah berkata, Kampung Terbabit adalah Kampung Malubang dan Kampung Mampakat Darat, manakala Kampung Kasagaan dan Kampung Rosob sedang dilaksanakan. Jelasnya lagi, pembinaan projek BELB melibatkan 13 kampung lagi turut akan disiapkan secara berfasa tahun ini. Kesemua projek tersebut dianggarkan bernilai RM2 juta, memberi manfaat antara 30 hingga 40 buah kampung. Walaupun tidak secanggih di bandar, tapi rakyat di luar bandar juga akan menikmati dengan kemudahan elektrik. Karena hari ini keperluan elektrik amat-amat mendesak, amat-amat diperlukan oleh rakyat di kawasan, terutama di Pitas. Karena anak-anak kita belajar semua menggunakan tenaga elektrik dari segi internet dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas melancarkan projek BELB tersebut di Kampung Kasagaan di Pitas. Berterima kasih yang tiada terhingga kepada pihak kerajaan melalui YB kami, Datuk Seri Dr. Rudi Awah. Memang ditunggu-tunggu sekian lama, pada hari ini ada. Sudah pastinya sebagai wakil dari penduduk kampung sangat-sangat berterima kasih dan gembiralah. Menerima kasih aku banyak-banyak tu asaot macam ko ya ko diti aku kadapat dot nunun pe bayaran it ang mamaal kecuali itu nunire bantuan. Jadi menerima kasih aku inono. Bantuan yang telah kami terima yaitu pemasangan elektrik luar bandar yang telah dilancarkan oleh kerajaan, dan kami orang kampung ini sangat berterima kasih dengan kerajaan sekarang ini karena memberi pertolongan kepada kampung kami. Sementara itu, Datuk Rudi sempat meninjau keadaan jambatan yang rosak di Kampung Kasagaan dan cadangan lokasi pembinaan jambatan yang baharu. Sementara itu, satu pusat latihan bakal dibuka sebagai pendedahan kepada belia dan beliawanis peluang kerjaya dalam perindustrian, khususnya dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Pitas. Pusat berkenaan dijangka dibuka selewat-lewatnya bulan Ogos tahun ini. Sememangnya kita telah buat 2 pintu kedai untuk belia-belia dan beliawanis khusus sehingga mendapat kad hijau. Kita telah mendapat kelulusan daripada CIDB dan akan dibuka di Pitas. Jadi kita saya ingat kalau tiada halangan dalam bulan 7, bulan 8 ini kita lancar sudah untuk orang-orang boleh ikut kursus. Pelbagai kursus diadakan di dataran Pitas. Dalam masa sama, Datuk Rudi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Pitas turut memaklumkan, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melalui Akademi Memandu JSL Kota Merudu dan CIDB bersedia mengadakan program latihan dan ujian lesen jentera berat sebagai kemudahan kepada golongan belia di kawasan tersebut. Datuk Seri Dr. Rudi berkata demikian ketika ditemui di Pitas.
Pengguna domestik khususnya yang membuat persiapan Aidilfitri di rumah diingatkan agar sentiasa berhati-hati dengan sebarang penggunaan peralatan elektrik. Sebarang kecuaian bukan sahaja merosakkan peralatan tersebut, malah boleh menjadi punca kehilangan harta maupun nyawa. Kita menasihatkan kepada ibu-ibu lah yang kebanyakan yang membuat kuih-kuih kan. Pastikan plug tu dipasang betul-betul. Oven tu jangan dibiarkan overnight lah kan, utamakan keselamatan. Insinyur Teknologis Muhammad Yaakob berkata demikian kepada media selepas Majlis Penyerahan Zakat Perniagaan 2021 kepada Majlis Ugama Islam Sabah di Istana Seri Kinabalu. Menurutnya, selain amalan keselamatan, penggunaan peralatan elektrik tambahan seharusnya perlu mendapatkan khidmat profesional yang berpengalaman sekaligus mengurangkan sebarang risiko khususnya melibatkan kanak-kanak. Mengenai penyerahan zakat perniagaan SESB berjumlah 7.5 juta ringgit pula, katanya jumlah berkenaan menunjukkan peningkatan lebih RM300,000 berbanding tahun sebelumnya. Manakala sebanyak 12% daripada jumlah zakat yang dibayar oleh SESB dikembalikan semula kepada SESB dalam bentuk wakalah zakat untuk diagihkan kepada golongan asnaf, anak yatim piatu, masjid, surau, rumah anak yatim dan pusat tahfiz. Sekian berita pagi Sabah untuk kali ini. Dengan itu saya Sabrina Baas. Salam Malaysia Madani.